Kenapa kita konsisten dan kita berkeras dalam isu itu? Kita berkeras dalam isu kenapa Anwar Ibrahim kena jadi Perdana Menteri. Kerana apa? Kita sudah tidak percaya lagi kepada Tun Mahathir. Kita dah defisit trust. Defisit trust kepada Tun Mahathir. Kepercayaan kita kepada Tun Mahathir ni dah defisit. Dia ada orang kata, oh ini permasalahan di antara Anwar, peribadi Anwar dengan Mahathir daripada tahun 98. Ini bukan peribadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia masalah peribadi ni, aku tak suka engkau tak suka aku. Itu peribadi. Tapi apabila dia mula spill over, menyusahkan rakyat, maka itu bukan peribadi lagi dah. Itu negara. Yes, dia bermula daripada peribadi, tetapi bila dah menyusahkan rakyat, itu negara. Itu dah jadi masalah negara. Anda tuan-tuan mungkin tak suka dengan Muhyiddin, tak apa. Itu peribadi. Tetapi tak dah sampai meruntuhkan negara. Tapi kalau sekiranya Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan kita tahu, saya tahu daripada mulut Mahathir sendiri, dia kata, I never trust Anwar. I never trust Anwar. Kita pun dah dengar audio tersebut dah. Jelas. I never trust Anwar. Dan dalam perbincangan itu, dia kata dia nak 6 bulan. Okey, option kedua tu, dia jadi Perdana Menteri selama 6 bulan. Lepas itu, bila bincang lain, dia nak jadi 12 bulan pula. Warisan tak setuju. Patah balik ke 6 bulan. Dia kata apa dekat Anwar? Kenapa dia tak boleh bagi Anwar jadi Perdana Menteri? Kerana Anwar adalah presiden kepada parti yang berbilang kaum. Anwar jawab apa? Kalau saya ambil take over 6 bulan kemudian, saya still presiden kepada parti berbilang kaum. So, apa masalah dia? Apa masalah saya ambil sekarang atau saya ambil 6 bulan yang akan datang? Tak ada beza pun. Jadi alasan Tun tu sebenarnya alasan yang dicipta. Kalau dia nak sesuatu tu, dia punya lembut dia, bahasa dia tu sangat lembut. Dia lagi lembut gigi daripada lidah tau. Dia punya bahasa tu lembut, dia nak dapatkan sesuatu. Ini saya nak bawa kepada poin saya yang penting ni. Kemudian, bila dia dah cakap macam tu, termakanlah. Saya tak sebut DAP Amanah, Anthony Loke dan juga Khalid Samad dan beberapa pimpinan-pimpinan daripada Amanah dan DAP. Ronnie Liu konsisten, dia memang tak nak Mahathir, dia daripada dulu tak nak Mahathir. Kami dalam PKR memang daripada dulu ramai yang tak nak Mahathir. Tapi pada masa itu mengenangkan negara, kita bawa juga. Itu pun, kita dah sign agreement. Dah sign agreement depan orang ramai ni. Beribu yang hadir pada masa itu. Wan Azizah sign agreement, perjanjian nak tu kalau menang sekiranya Mahathir jadi Perdana Menteri kemudian serah kepada Anwar. Muhyiddin sign, Mahathir sign, Lim Guan Eng sign di depan ribuan manusia. Pun dia berdolak dalih dengan bila nak tukar kerajaan. Sampai bergaduh di dalam majlis presiden hanya kerana nak bagi jawatan itu kepada Anwar Ibrahim. Sekejap kata tahun ini, sekejap kata habis penggal, sekejap kata Apex, sekejap kata sukati saya. Akhirnya perkataan dia guna apa? Ikut saya lah. Ikut saya lah. Oh, kemudian dia kata macam ni. Khalid Samad punya argument. Khalid, kita kata, kita negara demokrasi. Dan saya bukan budak kecil. You kata, dan Anthony Loke pun cakap, dan Khalid pun cakap. Kita ada cara. Dia ada dua. Pertama, sebut pasal ikhlas. Kedua, cara. Okey, kita sebut ikhlas dulu. Dia kata, kita nampak keikhlasan Mahathir. Keikhlasan Mahathir ni untuk nak mentadbir negara. Keikhlasan Mahathir. Kalau Mahathir tu ikhlas untuk nak menyelamatkan negara, dia pergi belakang Anwar Ibrahim, dengan ini saya mengumumkan saya akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri 100%, dan saya mahu semua ahli-ahli ini berada di belakang saya untuk menyokong Anwar Ibrahim. Tapi kalau Anwar jadi Perdana Menteri, ramai nanti tak nak sokong. Dia nak sokong siapa? Sokong Mahathir. Kalau dia betul-betul taat kepada Mahathir, dia orang ni memang betul-betul suka kepada Mahathir. Kalau Mahathir kata ya, dia orang ikut je. Apa masalah? Dan kalau mereka memang bukan orang yang taat kepada Mahathir, apa jaminan bahawa mereka akan taat kepada Mahathir selepas mereka melompat? Apa jaminan mereka boleh taat kepada Mahathir kalau sekiranya mereka melompat? Tak ada jaminan. Jadi negara kita akan jadi lagi tak stabil. Kita kononnya nak mengambil negara untuk menstabilkan negara, negara kita menjadi lagi tak stabil hanya kerana kita nak jadi berebut kuasa tu. Pada Parti Keadilan Rakyat, kalau kita nak take over Anwar jadi Perdana Menteri, kita
Pastikan Anwar Perdana Menteri dan kita kekang, kita ada kuasa untuk mengekang ahli-ahli orang-orang yang melompat ini agar tidak mereka menjadi katak yang melompat. Kenapa kita boleh ada jaminan itu? Kita Perdana Menteri. Kita command everything. Tetapi the moment Mahathir jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan, apa kuasa timbalan? Kuasa timbalan, dia berkuasa bila Perdana Menteri tak ada. Selagi mana Perdana Menteri ada dalam negara, dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa. Wan Azizah, isteri kepada Anwar Ibrahim, jadi timbalan Perdana Menteri. Masa Mahathir kata, aku nak letak Latifah Koya jadi KP SPRM, bila kita lawan, kita tentang, kita kata KP SPRM, Ketua Pengarah SPRM tak boleh daripada kalangan politik. Mahathir jawab apa? It is my prerogative. Itu kuasa saya sebagai Perdana Menteri untuk nak melantik siapa saja untuk menjadi KP SPRM. Nampak ego dia. Siapa timbalan Perdana Menteri? Wan Azizah. Wan Azizah boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab dia hanya timbalan Perdana Menteri. So, apa jaminan Anwar boleh buat sesuatu sebagai timbalan Perdana Menteri? Oh, dia kata, tak apa. Kita akan ada cara untuk mengekang Mahathir dengan hitam putih. Saya jawab macam ni. Saya bagi anda, kalau anda boleh forwardkan kepada Khalid Samad, forwardkan kepada Anthony Loke. Bagi saya, satu terma, one term, one clause yang you boleh letak, yang Mahathir akan terima dan dia tak boleh lari daripada terma tu. Yang dia boleh terima dan dia tidak akan lari daripada terma tu. By tomorrow or this week, you buat satu video mengatakan inilah terma, kalau ini terma dia yang kami akan sebut sekian, Mahathir confirm akan terima dan Mahathir takkan dapat lari daripada terma ini. Memang dia akan hancur, habislah. Apa terma dia? Bagi. Kalau dia tak serah pada Anwar, dia kena bayar 10 juta, 100 juta, 1 bilion. Kalau saya lawyer Mahathir, terma itu senang je saya buang. Saya guna perlembagaan, saya buang. Sebab apa? Saya Perdana Menteri. Dia boleh buat apa? Oh, kalau bak kata Anthony Loke, dia kata apa? Kalau Mahathir tak ikut kata kita, kita command majority. Kita keluarlah daripada perikatan. Keluarlah daripada kabinet Mahathir. Anda sanggup nak bebankan rakyat. Dah kita take over kerajaan, jatuhkan lagi kerajaan tu. Dan susahkan rakyat. Ya Allah. Kerana apa? Kerana nak buktikan anda kuat. Itu je. Kalau macam tu, tak payah kita jadi kerajaan lah. Kalau kita option Anwar Ibrahim, it's either Anwar or none. Zero sum game. It's either that or nothing. Kita senang. Kerajaan tak bertukar, rakyat tak susah, rakyat tak pening kepala. Kalau dia tak nak Anwar, tak payah tukar kerajaan. Kalau tukar kerajaan, Anwar Perdana Menteri. Simple, tuntas, jelas. Tak ada dakwa-dakwi dah. Khalid Samad, saya tengah video audio tadi, dia kata apa? Oh, kita akan, saya sendiri akan marah Mahathir kalau dia tak tukar Anwar jadi Perdana Menteri. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, Khalid. Kau nak marah Mahathir? Jangan kata marah Mahathir. Demo sudah kita, rusuh sudah. Kita dah langgar negara ni. Kita dah buat demo berkali-kali sampai kena tangkap, kena water cannon. Kita maki hamun dia. Apa dia peduli? Satu benda kalau ada yang kita kena belajar daripada Mahathir ni lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar daripada Mahathir, adalah sifat resilient dia. Resilient ni macam kekebal. Dia rasa kebal. Muka dia ni, muka tebal tau. Ini katel-katel ni memang belajar baik daripada Mahathir ni. Muka tebal Mahathir ni, kau makilah, kau merah dia macam mana sekalipun, dia peduli apa? Bukti dia, KPS SPRM tukar, dia kata apa? It's my prerogative. Tebal muka. Masa dia pecat Mazli Malik, masa dia tukar Mazli Malik, dia jadi Menteri Pendidikan. Sedangkan dalam manifesto mengatakan Perdana Menteri tidak boleh pegang jawatan lain. Dia kata apa? Tak ada masalah. Saya pegang hanya sementara. Saya pegang hanya sementara, dia kata. Masa itu, di mana kau? Kenapa kau tak marah? Kenapa kau tak marah? Senyap. Semua senyap. Tak ada siapa pun marah Mahathir. Masa Latifah Koya dilantik, tak ada siapa marah Mahathir.
Kenapa? Kenapa masa tu kau cakap pasal marah? Marah. Sedangkan agreement bertulis tu pun dia boleh langgar. Ini kata marah. Nak marah Mahathir. Allah, hai. Marah kau tu berapa sen sangatlah dia nak peduli. Orang marah dia berpuluh tahun. Tun Rahman, Tengku Abdul Rahman dahulu, dia langgar. Razali Hamzah, dia langgar. Musa Hitam, dia langgar. Ghaffar Babar, dia langgar. Taib Mahmud, dia langgar. Anwar Ibrahim, dia langgar. Berapa sen sangatlah marah kau tu nilainya pada Mahathir. Dia kata, Musa Hitam yang hebat dahulu tu. Yang Musa Hitam. Razali Hamzah yang hebat, kuat, kerabat. Dia bolehlah. Tengku Abdul Rahman, dia boleh langgar. Ini kan pula Khalid Samad. Kemudian saya baca Mujahid tadi, saya kata, dia kata kita boleh buat satu terma hitam putih untuk kita memastikan supaya Mahathir kekal. Dia jadi Perdana Menteri. Supaya Mahathir kekal kepada perjanjian dan selepas menjadi Perdana, menyerahkan kepada Anwar Ibrahim. Kita boleh kekang dia. Saya cakap, kalau anda hanya seekor biri-biri, jangan bermimpi untuk menerpa singa. Saya tahu Mujahid, Khalid Samad, Mat Sabu, ini orang-orang yang baik. Saya bukan marah, saya bukan nak memaki kamu. Saya tahu mereka ni orang yang baik. Mujahid ni orang yang baik, Dr. Mujahid, saya tahu dia seorang yang sangat baik. Khalid Samad ni orang yang baik. Akhlak dia baik. Ini secara peribadi saya kenal lah. Saya kenal. Akhlaknya baik. Mujahid akhlak dia baik. Seorang yang baik, ustaz dan beragama baik. Tapi YB Mujahid, Khalid, kita bukan bermain permainan orang baik. Politik ini bukan main permainan orang baik. Ini bukan permainan orang baik ni. Ini permainan orang-orang jahat. Dan kalau anda nak main permainan dengan orang jahat, anda tak boleh sama dengan main permainan dengan orang baik. A baik, B baik, dua main permainan, dia baik. Game itu akan jadi baik. Kita main bola, A ni main bola, B main bola, dua-dua ni ikut peraturan. Permainan ikut peraturan. Dia dua-dua memang teguh kepada peraturan. Dia main, adalah membentes, slide sebagainya, kadang-kadang gaduh sikit-sikit, tapi masih stay kepada peraturan. Ini kampung punya bola. Referee pun tak ada. Siapa referee? Tak ada referee. Game dia apa? Sukati. Tapi masalahnya, datang geng Mujahid, datang geng Khalid Samad, Anthony Locke ni, dia nak main bola cara international. Dia ada peraturan. Kalau offside, kena offside. Datang Mahathir punya tim, dia tak ada rules. Rules dia adalah aku nak menang. Whatever it takes. Offside. Mana ada offside? Mana referee kata offside? Score. Bentes. Tak ada bentes. Pijak. Kaki rupanya. Bukan dia pakai stud yang biasa main bola. Bawah tu paku. Dia pijak-pijaknya kaki. Dah tak boleh berjalan. Oi, mana? Fall. Tak ada fall dah. Referee. Siapa referee? Tak ada referee. There are no rules. Anda nak letak terma sekat Mahathir. Name me one terms. Apa terma yang anda boleh letak? Apa? Anda nak letak jawatan? Letaklah. Dia peduli apa? Anda nak letak jawatan? Letaklah, dia kata. Apa terma? Apa terms yang you boleh dapat untuk nak kekang Mahathir? You all tak pernah belajar daripada sejarah ke Mahathir ni macam mana? Oh, Mahathir akan mati. Iyalah, bila? Kita bukan Tuhan nak menentukan orang tu mati bila. Entah dia hidup lagi lama daripada kita. Entah kita mati dulu. Mana kita tahu? Apa jaminan sehingga kita rasa bahawa that's it? Inilah term yang akan Mahathir setuju. Mahathir setuju ni, dan dia takkan boleh melainkan kena ikut peraturan kita. Apa? Ada terma tu. Kita boleh letak terma. Kalau sekiranya anda tidak memberi kepada Anwar Ibrahim, maka anda dikatakan telah meletak jawatan dan terlucutlah segala-gala jawatan anda. Dan ini by law disahkan oleh hakim, boleh diimplement. Tak boleh nak implement lagi sebab benda tak berlaku kan. Dan kalau itu berlaku, Mahathir takkan setuju. Anda ingat Mahathir akan setuju? Cubalah. Bawa kepada Mahathir ini terms dia adalah kalau Anwar 6 bulan, tarikh dia 31 Disember 2020, pada 1 Januari Tun tidak meletak jawatan, maka dengan sendirinya terlucut jawatan Tun sebagai ahli parlimen
Langkawi. Percayalah Tun takkan setuju nak sign agreement itu. Bodohlah kalau dia setuju. Katakanlah dia sign juga. Katakanlah dia sign. Let's say lah dia sign. Katakanlah dia sign. Ambil lah. Tiba-tiba dia sign. Okey, setuju. Dia Perdana Menteri. Bila dia Perdana Menteri, hakim ni dia pegang. Sampai 31 Disember, kita saman bawa mahkamah, hakim dia pegang. Kalau kes liwat tu pun senang-senang dia katakan bersalah, apa sajalah kes sivil. Dia Perdana Menteri. Kita tak belajar ke daripada kes Anwar Ibrahim kena tangkap liwat tahun 1998 dahulu? Siapa pegang polis? Siapa pegang kehakiman? Oh, tak apa, nanti kita boleh letak kehakiman, kita boleh letak polis orang kita. KDN siapa? Yang Mahathir letak? Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin. Menteri Jabatan Undang-Undang siapa? Orang warisan. Semua yang melibatkan undang-undang ini, Mahathir letak orang dia. Itu zaman Pakatan Harapan. You all ingat, zaman sekarang ni dia tak boleh letak ke? Dia tak semestinya lantik MP jadi menteri, senator pun dia boleh lantik. Dan jangan ingat, orang dalam bersatu sekarang ini, bila Mahathir dah pegang jawatan, dia tak boleh tarik. Yang konon-kononnya dah lompat ke bersatu, dia boleh tarik balik join dia. Memang sekarang ini bersatu ada 6, tapi bila dia jadi kerajaan, yang bersatu pun lompat, UMNO pun lompat, tak mustahil dia tambah lagi orang dia. Alah, itu is kau punya spekulasi. Betul, aku punya spekulasi. And I always think for the worst. Itu dia panggil risiko, risk. Dalam kita analysing risiko, kita kena fikir the worst, not the best. Kita kena fikir the worst risk, the best outcome. Kita kena fikir risiko paling teruk. And the worst risiko apa dia? Alah, tak ada telur lah korang ni. Dengan orang tua umur 95 tahun, parti pun tak ada. Ada pun kerusi, setakat 14 kerusi pun korang tak boleh nak lawan. Tak payahlah jadi kerajaan. Tak payahlah jadi kerajaan. Dengan orang tua tu pun kau tak boleh nak lawan. Kita majoriti, tapi kita dengar cakap dia. Kenapa? Apa objektif korang nak jadi menteri ni sebenarnya? Sanggup meletakkan rakyat dalam keadaan berisiko untuk kerajaan bertukar 2 kali. Yang ni, kalau bertukar, kemudian kalau Mahathir tak nak tukar, engkau nak tarik diri. Sekali kedua, 2 kali. Dah lah Sheraton sekali, ini sekali lagi kalau Mahathir tak nak letak jawatan, 3 kali. Negara bertukar kerajaan dalam masa kurang 5 tahun. Meletakkan risiko kepada penduduk negara, ekonomi, risiko pelaburan, keadaan minyak kita makin naik, harga hidup barang-barang makin naik, kos hidup makin naik, tapi gaji makin rendah, ramai rakyat kena buang kerja. Kita dok berlawan nak tukar kerajaan, berlawan nak jadi menteri, nak jadi JLC, tapi kita lupa tentang rakyat. Kesusahan rakyat apa akan pada kita? Dia akan maki kita. Apa pemimpin ni? Inilah dia Pakatan Harapan, konon reformasi, tetapi kita susah ni dia tak ingat. Dia nak berebut jawatan ke atas kita yang susah ni dia tak ingat. So reputasi 20 tahun yang kita bina itu musnah dalam satu malam. Musnah dalam satu malam disebabkan oleh apa? Kononnya kita ada hujah yang kuat untuk nak tukar kerajaan ini. Kononnya kita ada hujah yang kuat untuk nak mengekang Mahathir daripada jadi untuk terus kekal jadi Perdana Menteri. Mujahid, Khalid Samad, Anthony Lok, anda ni orang baik-baik. Saya tahu, anda ni orang baik-baik. Anda tak tahu permainan orang jahat. Saya tahu, sebab saya bermain dengan orang-orang jahat. Saya bermain permainan bisnes. Saya bermain permainan ini dengan orang-orang jahat. Kita tahu macam mana cara orang jahat berfikir. Dia tak fikir macam orang baik. Dia tak berfikir macam orang baik. Undang-undang dia, rules dia tak berpegang kepada rules macam orang baik. Dia tidak ada halal haram, dia tidak ada baik buruk. Bagi dia objektif. Matlamat menghalalkan cara. The Prince, matlamat menghalalkan cara. Apa cara sekalipun, yang penting matlamat aku tercapai. Anda nak ke? Anda sanggup ke matlamat menghalalkan cara? Khalid Samad, saya tahu orang yang baik. Dia tak akan buat benda yang matlamat menghalalkan cara. Saya tahu Mujahid, orang yang baik.
Dia tak akan buat benda yang matlamat menghalalkan cara. Tapi saya tahu Mahathir, dia boleh buat matlamat menghalalkan cara. Dan dia pernah buat pun. Dia pernah buat. Saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan. Ini pengalaman saya. Dulu saya memancing dekat Perak tau. Dekat satu mancing udang. Saya mancing udang. Dalam saya mancing udang tu, saya punya boatman tu, dekat sungai kat Perak. Dekat, saya tak ingat mana, tapi dekat Perak. Yang tukang bawa boat tu, dia memang bawa boat dah. Dia tu boat dia. Memang dia buat charter untuk memancing udang. Memang udang dia bawa, yang udang galah tu. Dia memang pandai, dia kata memang dia dah bertahun. Kita mancing tu 2 hari lah. 2 hari 1 malam. Bermalam kat situ. So bila kita dah lama-lama kita kenal, kita baik, kita bercerita. Saya ikut dia sebab saya suka. Kalau dia bawa je mesti dapat udang. Lala dia cerita, dia kata dia ni tak ada gigi depan ni tau. Gigi depan ni semua tak ada. Dia ongak lah. Abang, pakcik tua lah. Taklah tua sangat, dalam masa tu 50-an. Tu dia cerita, dia kata sebenarnya aku ni kerja dulu bahagian perisikan polis, dia kata. Risikan polis. Dia bahagian, saya tak ingat di berapa dah, tapi bahagian risikan untuk pelacur jenayah pelacuran semua tu lah. Dia kata itu kerja dia. Ni zaman Mahathir, we're talking about zaman Mahathir. Dia kata salah satu kerja, dia cerita, dulu abang ni, dia kata abang ni jadi orang kaya, pernah jadi datuk, pernah Tan Sri, pernah bawa kereta Mercedes, bawa kereta BMW. Abang juga pernah jadi pengemis tepi jalan, dan abang pernah jadi homeless. Abang juga pernah jadi pemandu teksi. Abang juga pernah jadi pekerja TNB. Mula-mula saya tak faham lah apa dia maksudkan kerja tu. Rupanya dia ni menyamar. Dia ni orang yang ambil information. Tukang ambil maklumat. Dia mengintip. Dia pengintip. Dan dia kata antara kerja dia adalah, ni zaman Mahathir, saya cerita balik, antara kerja dia adalah dia mengintip ahli-ahli politik. Dia konon-konon dia panjat tiang TNB, tapi sebenarnya dia curi dengar, dia teropong, dia tengok, ahli politik ni, dia jumpa perempuan ni, okey, laporan. Dia ni ambil duit daripada orang ni, laporan. Hantar kepada siapa? Mahathir. Pada waktu itu, saya tak boleh buktikan. Memang saya tak boleh buktikan. Tetapi kalau kita nak tengok, pada waktu itu, itulah benda-benda yang digunakan untuk mengugut ahli-ahli parlimen, sehingga untuk mereka setia dengan Mahathir pada waktu itu. Ingat tak kes Razali Hamzah, macam mana dia dibuang? Kalah dengan Mahathir. Apa cara yang digunakan? Dia akan guna apa cara sekalipun untuk memastikan bahawa dia akan kekal berkuasa. Al-ghayah tubasiru wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Itu cara dia. You all sanggup ke nak main permainan itu? Sebab kita bermula dari Parti Reform, kami memang tak sanggup. Itu bukan cara kami bermain. Kami bermain clean. Sebab itu 20 tahun kami tak pernah menang. Menanglah PRU14. Tapi kalah lagi sebab kita orang ni bukan jenis yang main macam tu. Lambat-lambatlah, tapi yang penting kita main dengan cara betul. Tak dapat jadi kerajaan, tak dapatlah. Yang penting kami bermain cara betul. Dan kami tahu Mahathir itu macam mana. Anda pun tahu Mahathir itu macam mana. Bukannya anda tak tahu, anda pun bersama dengan kami 20 tahun ni. Saya tak nafikan amanah dalam PAS 20 tahun. Kita pun tahu. DAP pun bersama dengan kita 20 tahun. Kita pun tahu. Kita tak pernah menafikan hakikat tersebut. Tetapi yang kita nak kata tak faham pun, saya faham juga sebenarnya kenapa. Ialah bila mana kamu mengatakan kamu tetap nak bawa Tun nak jadi Perdana Menteri. Tetap nak bawa Tun jadi Perdana Menteri. Dia macam ni lah. Walaupun pimpinan, saya bukan mewakili Parti Keadilan Rakyat. Saya mewakili orang biasa yang melihat daripada luar. Walaupun saya ahli PKR, tapi suara saya bukan suara PKR. Ini suara orang rakyat Marhain. Saya pelik. Kamu tak boleh nampak ke cara permainan Tun ni? You all tak boleh nampak ke Tun main ni macam mana? You all tak boleh tahu ke corak permainan Tun ni macam mana? You all tak boleh kaji ke secara khususnya permainan Tun ni macam mana? You all tak nampak ke Tun punya sejarah tu macam mana? Ingat tak Tengku Abdul Rahman dahulu? Dia buat demonstrasi lawan Tengku Abdul Rahman. Kamu tak ingat ke Musa Hitam dahulu? Macam mana dia kena ke Musa Hitam dengan peristiwa Muali? Kamu orang tak ingat ke Tengku Razali Hamzah? Macam mana dia guna tenggolok dekat Sabah tu untuk kenakan Tengku Razali Hamzah?
Kawan tak ingat ke macam mana dia, apa yang dia buat dengan pimpinan-pimpinan pada waktu itu untuk menjatuhkan mereka demi kerana untuk dia naik. Kita bertahun-tahun masa itu melawan dia atas apa? Tujuan kita tahu bahawa sistem itu dia korapkan. Dia pegang sistem itu. Anda ingat bahawa orang-orang di dalam kerajaan sekarang ini tak ada ke yang setia dengan Mahathir? Ramai lagi setia dengan Mahathir. Kita tahu tak kenapa 22 bulan itu kita tak boleh bawa agenda reform? Kerana apa? Kerana pada waktu itu orang-orang itu bukan setia kepada Pakatan Harapan. Pegawai kerajaan itu bukan semua ada di kalangan mereka bukannya setia pada Pakatan Harapan, tetapi mereka masih lagi mendengar apa? Setianya kepada UMNO, setianya kepada Mahathir. Apabila dia cuba membawa kononnya agenda reformasi, Akram Shah kata, oh Mahathir membawa agenda reformasi. Reformasi apa? Reformasi my food lah. Mahathir tak pernah membawa agenda reformasi. Agendanya agenda dia sendiri. Jadi bila orang sebijak Mujahid, orang sebijak Anthony Loke, orang sebijak Khalid Samad boleh termakan dengan kata-kata kata-kata ialah permainan daripada Mahathir ini, kadang-kadang saya kata macam saya tak boleh brain. Saya tak boleh brain. Dia kata, oh, sebab kalau Mahathir ada GPS akan sokong. Kalau GPS tu nak sokong, dia dah sokong dulu dah. Dulu dia dah sokong. Kenapa sekarang dia tak sokong lagi? Kenapa sekarang dia nak sokong, dulu dia tak nak sokong? Apa isu dia? Kenapa sekarang dia beria-ia kata kononnya nak sokong, dulu dia tak nak sokong? Masa tu kita kerajaan, lagi patut dia sokong masa tu. Kalau dia betul-betul, masa kita PH tu, sepatutnya pada masa itu dia nak melompat sebab dia nak jadi kerajaan. Kenapa masa tu dia tak sokong? Tiba-tiba sekarang dia kata nak sokong. Apa alasan dia? Oh, sebab sekarang dapat jawatan. Dulu tak boleh bagi jawatan. Sama je. Sekarang boleh dapat TPM. Dapat dulu tak boleh tawar TPM. Sama je. Benda yang sama. Cerita yang sama. Alasan yang sama. Jadi sebab itu saya kata bahawa ini semua hanya alasan-alasan kita untuk memastikan bahawa Tun akan terus berkuasa. You letaklah 6 bulan ke 12 bulan, akhirnya dia akan berkuasa. Dan akhirnya kita, kalau kita tunduk kepada apa yang dia buat, kita ni tidak lain hanyalah orang yang tunduk dan tidak ada telur. Nak melawan Tun pun tak berani, tak payahlah korang pegang kerajaan. Itu je naratif. Itu je rakyat fikir dengan kita. Kalau dengan Tun pun korang tak berani, tak payahlah cakap lawan, tetap lawan. Reformasi. Dah tak payah. Kita ucap reformasi pun orang maki lah. Reformasi apa? Dengan Tun orang tua tu tak nak lawan. Tak berani nak lawan. Reformasi apa tu? Malulah nak ucap reformasi ni. Reformasi yang kita bawa ni adalah reformasi yang total. Bukan sekadar picisan-picisan. Bukan sekadar kita kata, oh yang ni kita ambil orang UMNO, kita letak dia. Sebab apa? Nak berpegang kerajaan ni kena ambil orang UMNO. Kena ambil orang PAS, kena ambil orang GPS. Dia orang ni siapa? Dia orang ni lah dulu yang merosakkan negara. Sekarang kita nak bagi jawatan pula pada dia orang. Dia orang tak demand jawatan Menteri Perpaduan. Paling-paling kurang Menteri Pendidikan, paling-paling kurang Menteri Keuangan, paling-paling kurang Menteri Luar Negeri. Dia boleh pergi ke overseas. Itu paling kurang. Lepas tu bila kita tukar kerajaan, kita kena tukar semua pengurusi GLC. Kita kena tukar semua menteri-menteri. Rakyat dah susah. Rakyat fikir sekarang ni aku nak makan syuru pun miss. Engkau dok berbincang pasal nak tukar-tukar kerajaan. 6 bulan kalau Mahathir tak nak tukar nanti, oh kita tukar sekali lagi. Rakyat makin maki kita, tuan-tuan dan puan. Lagi dia maki kita, apa kerajaan macam ni? Konon reformasi, tapi akhirnya engkau pun sama dengan Mahathir. Engkau pun sama dengan UMNO. Engkau pun sama dengan PAS. Jadi rakyat hilang kepercayaan kepada demokrasi dan sistem demokrasi, dan harapan rakyat yang rakyat pegang menggunung tinggi pada PRU 14 untuk reformkan sistem kita dengan melantik Pakatan Harapan menjadi pimpinan, menjadi kerajaan, itu akhirnya tumbang. Kerana apa? Kerana kita mengkhianati PN, mengkhianati mandat rakyat. Kita mengkhianati kepercayaan rakyat. Percayalah, majoriti rakyat kat luar sana faham. Majoriti rakyat di luar sana faham pegangan keutuhan. Sebab itu bila PH hari itu, bila PKR membuat satu resolusi bahawa berpegang teguh bahawa Anwar menjadi Perdana Menteri,
Saya lah antara orang yang lega hati. Ada orang tanya saya, Is dah dapat nombor ke? Anwar boleh jadi PM ke? Tak ada, Anwar tak boleh jadi PM. Anwar tak boleh jadi PM. Oh, kalau macam tu kenapa kau berbesar hati? Sebab walaupun Anwar tidak menjadi Perdana Menteri, tetapi kita telah menunjukkan kepada rakyat bahawa kita berpegang teguh kepada prinsip kita. Jawatan, kalau Anwar tu kemaruk nak pegang jawatan, dia terimalah jawatan Timbalan Perdana Menteri tu. Besar juga jawatan Perdana Menteri tu. Kalau kita bercerita tentang jawatan lah. Kalau dia Timbalan Perdana Menteri, geng-geng kita kat sini takkan tak dapat jawatan. Paling-paling setiausaha sulit, setiausaha politik gaji 8-10 ribu, 15 ribu. Kan? PA berapa gaji? Takkan kita pun tak dapat jawatan. Kerana apa? Kerana kita memikirkan, kita tak nak satu langkah kita tu, rupanya kita duk jagalah rumah kita, kita duk jagalah kita punya batasan rumah kita dengan pagar dan sebagainya selama ini. Rupanya satu langkah kita buka pagar tu, kita bawa babi masuk, dia musnahkan semua tanaman kita. Dia musnahkan semua tanaman kita hanya kerana kemaruknya kita nak kuasa. Sebab itu saya bawa cerita The Golden Goose kan. Angsa emas, angsa bertelur emas tu. Dia telur sehari sekali emas, sekali emas. Lama-lama kita tak sabar. Apa lambat sangat emas ni? Kita pun ambil angsa tu sembelih. Kita ingat dalam perut angsa tu mesti banyak emas. Rupanya angsa pun mati, emas tak dapat. Itu perumpamaan dia, tuan-tuan. Reformasi ni dia ambil masa. Nak bercakap tentang reformasi dia 2 tahun setengah tak cukup. Ya, kita dibagi 22 bulan. Itu bukti kita tak bersedia. Kita tak bersedia. Nak tukar pegawai kerajaan pun kita tak mampu. Media pun kita tak boleh nak kontrol. Ada orang kata, Iswardi tak apalah sekarang ini kau dah buat live ni. 6,900 tengah tengok saya ni. Ui, hebat Iswardi ni. Dekat nak 7,000 tengok ni live ni. Oh, hebat. Itu Iswardi seorang. Siapa selain orang Pakatan Harapan lah? Siapa boleh live macam Iswardi? Ni bukan bangga. Tak ada kan? Saya boleh bagi tahu dalam UMNO, dalam geng-geng UMNO dan semua tu, dia ada 6 orang, seorang live 10,000. Kalau dia orang jadi pembangkang, kau orang boleh lawan? Kau orang boleh hadap? Siapa yang boleh hadap? Khalid Samad? Anthony Locke? DAP pun tak ada. Cyber Trooper nak pergi melawan. Orang nak bertahun naratif. DAP ni komunis, DAP. Orang DAP pun tak mampu nak pergi lawan naratif tu. Kami daripada PKR ni lah duk menjawab. Nak melawan naratif tu. Satu hari ni, semalam kita orang buat silent. Kita orang tak nak jawab. Kita orang nak relax. Hari ni saya start buka. Kita tak marah DAP, kita tak marah Amanah. Ni saya menjawab naratif-naratif yang dibawa oleh mereka. Saya nak menjawab. Oh, kalau tukar kerajaan, kalau kita tak tukar kerajaan, hancur negara. Zaman Najib, zaman Mahathir tu lagi teruk lah daripada zaman Muhyiddin ni. Bukan kata negara tak hancur. Hancur juga, tapi still kita ada kat sini. Tetapi negara, ekonomi dia boleh pulih. Reputasi, image, kepercayaan tak boleh pulih. Luka di tangan nampak parutnya, luka di hati siapa yang tahu. Sebab luka di hati ni memang muka boleh senyum, tapi hati ni kalau dah terluka, tuan-tuan dan puan-puan, bawa ke mati. Bila rakyat dah bagi kepercayaan reformasi itu kepada kita, berpegang teguhlah lawan orang tua ni, lawan agenda-agenda pembodohan, lawanlah koruptor ini. Dia bagi kepada kita kepercayaan tu, kita bawa sampai habis. Kalau alang-alang menyelok Pakasam, biar sampai ke hujung lengan. Jangan kita menyelok Pakasam tu sampai dekat jari, lepas tu tak nak laku Pakasam. Biar sampai ke hujung lengan. Kalau kita nak bawa agenda reformasi itu, biar kita bawa sampai habis. Apa kita nak takut? Tak menang. Kalau kita kalah dalam PRI ni, PRI 15 kalah, lawan. 16 kalah, lawan. Oh, Anwar Ibrahim tak dapat jadi Perdana Menteri. Ini bukan agenda Anwar Ibrahim.
Anak Ibrahim mati, orang lain akan bawa obor ini. Sebab reformasi bukan Anwar Ibrahim. Dia hanyalah salah seorang pembawa obor reformasi. Dan obor reformasi ni, Nabi dah bawa sejak Nabi Adam dahulu dah. Dan dia akan sentiasa dibawa. Agenda reform, islah, tajdid ni akan sentiasa dibawa sehingga ke akhir zaman. Persoalannya siapa nak bawa? Dan orang nak bawa ni dia tak ada title. Tuhan tak kata, oh kau kena pakai serban jubah, kau kena pangkat doktor, kau kena jadi ustaz ulama. Tak. Kadang-kadang yang bawa tu SPM pun tak ada. Tapi otak akal yang lebih cerdik daripada orang yang ada PhD. Sebab dia faham agenda reformasi itu agenda memperbaiki negara. Memperbaiki negara.